Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal bin Muhammad Razi dan saudara Abdul Muiz bin Ghazali akan menjelaskan atau membahaskan mengenai kepentingan ilmu at-tabaqat mengenai kajian yang bermodelkan Sufyan Ats-Tsauri. Baik, sebelum itu, antum tahu tak apa yang dimaksudkan dengan at-tabaqat? Tak tahu kan? Jadi eloklah terlebih dahulu kita fahami apakah maksud sebenar bagi at-tabaqat itu sebelum kita telusuri kepada kajian yang bermodelkan Sufyan Ats-Tsauri. Baiklah, yang pertama, mafhum at-tabaqat ataupun konsep at-tabaqat. Para ulama muhadithin mereka mengistilahkan tabaqat itu sebagai sekumpulan perawi ataupun ulama yang hidup sezaman, yang mana ia mencukupi jumlah tahun untuk dikira sebagai satu tabaqat. Dan dihimpunkan di antara mereka itu kaitan dari segi tempat tinggal, ilmu dan juga suku ataupun kaum. Jadi sebagai contoh macam seperti zaman sekarang ini, kita ada generasi X, generasi Y, generasi Z dan sebagainya. Seterusnya kita masuk pula kepada bahagian ta'rif tabaqat. Seperti mana yang disebutkan dalam kitab Madkhal ila Ilmi Tabaqat Inda al-Muhaddithin, ada yang menyebutkan bahawa tabaqat dari segi bahasa membawa maksud sekumpulan daripada satu kaum ataupun golongan yang sama umur dan zaman. Manakala dari segi istilah pula adalah iaitu satu kaum yang hampir sama umur mereka dan juga guru mereka, mana mereka juga mengambil ilmu itu daripada guru-guru tersebut. Seterusnya, perkembangan ilmu tabaqat. Seperti mana dalam kitab Al-Murijal wa Nash'atuhu ada menjelaskan daripada karangan Abu Yasir Muhammad. Beliau menjelaskan bahawa telah berkembangnya ilmu at-tabaqat ini sejak kurun kedua hijrah. Dan ilmu yang dikembangkan itu bukan sahaja terhad dengan siapa yang mereka belajar, bahkan lebih. Seperti mana yang disebutkan dalam kitab-kitab yang dikarang oleh Abu Abdullah, Abu Hatim dan sebagainya. Baiklah, seterusnya, pembahagian tabaqat. Pembahagian tabaqat seperti mana dalam kitab Ulumul Hadis wa Mustalah, Ibnu Hajar telah hadkan kepada 12 peringkat. Dan 12 peringkat itu juga riwayatnya ada dalam Kutubus Sittah. Antaranya adalah yang pertama iaitu sahabat. Yang kedua iaitu kibarut tabi'in sebagai contoh. Dan yang ketiga iaitu peringkat pertengahan daripada tabi'in sebagai contoh. Yang keempat, peringkat daripada pertengahan tabi'in juga, akan tetapi mereka meriwayatkan hadis daripada tabi'in sesama mereka sebagai contoh. Dan peringkat yang kelima iaitu peringkat sugra daripada tabi'in, akan tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa mereka mendengar daripada kalangan sahabat sebagai contoh. Baik, peringkat yang keenam pula iaitu peringkat sama seperti peringkat yang kelima, akan tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa tabi'in itu berjumpa dengan salah seorang daripada sahabat sebagai contoh. Dan yang ketujuh, barulah masuk peringkat atba'ut tabi'in, iaitu peringkat kibar atba'ut tabi'in sebagai contoh. Yang beliau inilah yang kami jadikan sebagai kajian, iaitu Sufyan Ats-Tsauri. Dan begitulah peringkat-peringkat yang seterusnya. Ada peringkat pertengahan daripada atba'ut tabi'in, peringkat sugra daripada atba'ut tabi'in dan lain-lain. Antum kan dah tahu apakah itu tabaqat. Tapi antum tahu tak apa sebenarnya faedah kita pelajari ni? Semua ilmu ada faedah dia. Jadi antara faedah kita pelajari ilmu ni, seperti mana disebutkan Al-Hafiz As-Sakhawi dalam sebuah kitab. Sebenarnya, bila kita pelajari ilmu tabaqat ni, ia dapat keluarkan kita daripada jurang kekeliruan terhadap perawi yang memiliki nama, gelaran dan seumpama dengan itu yang sama. Dan sebenarnya juga ia membolehkan kita untuk tentukan sama ada ianya tadlis ataupun tidak. Dan kita juga dapat tahu hakikat sebenar yang dimaksudkan dengan an dalam sanad hadis. Daripada itu, kita dapat tahu sama ada hadis itu adalah mursal ataupun munqati'. Baiklah, yang terakhir pula iaitu mengenai kitab-kitab yang terpenting mengenai tabaqat. Antaranya adalah kitab Tabaqatul Kubra yang dikarang oleh Muhammad bin Sa'id, dan yang kedua iaitu kitab Tabaqat yang dikarang oleh Khalifah bin Khiyam. Pernahkah terfikir di akal, siapakah golongan atba'ut tabi'in? Selalunya kita mendengar berkenaan para sahabat, para tabi'in, namun atba'ut tabi'in ini jarang diketengahkan. Nak tahukah siapakah mereka ini sebenarnya? Mereka ini merupakan golongan yang bertemu dengan para tabi'in
namun tidak sempat berjumpa atau berkenalan dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Apakah fadilat kita mengenali para atba'ut tabi'in? Baik, seperti mana dalam hadis daripada Umar Al-Khattab sendiri yang berbunyi, kharun nasi qarni, summal lazina yalunahum, summal lazina yalunahum. Yang bermaksud, sebaik-baik kurun ialah kurunku, yakni para sahabat bersama dengan baginda, summal lazina yalunahum berarti para tabi'in, dan summal lazina yalunahum berarti para atba'ut tabi'in. Golongannya dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kita ingin mengenali siapakah atba'ut tabi'in ini? Maka di sini terdapat 3 kaedah yang kita boleh ceburi ataupun selami. Pertama ialah kita lihat sama ada memang dia masyhur ataupun tidak. Contohnya seperti dalam tajuk yang kami ambil ini berkenaan dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Maka memang sudah diketahui, memang sudah dikenali bahawa dia memang seorang daripada atba'ut tabi'in. Maka di situ kita dapat tahu bahawa okey, ini memang seorang tabi'ut tabi'in. Keduanya ialah jika memang terdapat sebuah karangan khas ataupun sebuah kitab ataupun buku yang dituliskan khas berkenaan dengan diri seseorang itu. Contohnya seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, terdapat buku khas yang berkenaan dengan nubzahnya, memang hanya berkenaan dengan dirinya sahaja dalam buku itu. Maka kita dapat ketahui tak kalau menelaah ataupun membaca buku itu, oh rupanya dia dalam kalangan golongan ketiga, yakni golongan para atba'ut tabi'in. Dan yang terakhir, jika tarikh lahirnya dicatatkan dalam kitab tarikh, maka kita dapat ketahui bilakah tarikh lahirnya, dan daripada situ kita dapat menentukan dia berada dalam tabaqat yang mana. Maka itulah antara caranya kita dapat mengetahui siapakah tabi'ut tabi'in. Berkenaan dengan martabat jarah dan ta'dil bagi atba'ut tabi'in, maka hakikatnya ditentukan bahawa tidak semua mereka subur ataupun adalah seperti mana para sahabat. Namun dalam ada kekurangan mereka, ada juga yang diiktirafkan sebagai Amirul Mukminin dalam hadis seperti mana Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apakah pula faedah kita mengenali atba'ut tabi'in? Maka contohnya kita dapat membezakan mereka daripada sahabat ataupun tabi'in, dan tidak tersilap dalam menganggap mereka merupakan sahabat ataupun tabi'in. Contohnya seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, setelah dikaji, maka kami ketahui, oh, dia merupakan atba'ut tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Kedua, kita dapat menyingkap mursal daripada muttasil dalam sanad. Maka kita dapat tahu, oh, hadis ini merupakan rupanya hadis mursal dan tidak tersambung pada sanad ataupun ianya bersambung. Maka kita dapat ketahui dengan mempelajari nama-nama mereka dalam sanad. Dan yang terakhir sekali, kita dapat menentukan tahap jarah dan ta'dil mereka. Apakah mereka ini daripada golongan yang subutul asbat, sadiq seperti itu, ataupun yang dhaif dan sebagainya. Kini tibalah masanya untuk kita mengenali siapakah Imam Sufyan Ats-Tsauri ini. Nama beliau ialah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, yang lahir pada tahun 97 Hijrah dan wafat pada tahun 191 Hijrah pada umur 64 tahun menurut kepada Imam Az-Zahabi. Beliau merupakan pengasas kepada mazhab Ats-Tsauri yang walaupun tidak bertahan lama dan tetap diteruskan oleh anak muridnya Yahya Al-Qattan, namun kesan-kesan ataupun asar daripada peninggalan yang berkenaan dengan hadis itu tetap diteruskan dan memberikan impak kepada mazhab-mazhab yang seterusnya. Terdapat begitu banyak penghargaan yang diutarakan buat tokoh yang hebat ini. Antaranya ialah Sufyan Ats-Tsauri merupakan Amirul Mukminin dalam hadis. Itu yang pertama. Kedua, adakah kamu tidak mengenali imam ini? Tiada siapa yang lebih utama dalam hatiku berbanding dengan dia, yakni Imam Ats-Tsauri. Dan yang ketiga, tidak pernah aku lihat seseorang yang lebih kuat hafalannya berbanding dengan Ats-Tsauri. Itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.